Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal bin Azman. Ini akan menerangkan tentang konteks yang terdapat di dalam muka surat 189 Kitab Kajian Teks. Tauhid ataupun mudah untuk difahami masalah ketuhanan. Ianya adalah satu perkara yang kompleks dan kuno. Dengan sebab itu, manusia pada awalnya hanya mengikut naluri hati mereka sahaja. Kemudian mereka mula mengkaji dan memfalsafahkan perkara ini kerana ia adalah amat penting bagi ketiga-tiga agama syurga, iaitu agama Islam, agama Yahudi dan juga agama Kristian. Kemudian munculnya idea Trinity, yang mana ianya bertujuan untuk memberi gambaran kepada manusia untuk berfikir tentang isu ketuhanan ini. Meski Islam mempunyai pendekatan yang paling jelas dan paling mudah untuk difahami, terdapat juga perkara-perkara Tuhan yang disebut dalam agama Yahudi dan juga agama Kristian. Sekiranya di dalam Islam, kita dapat lihat dari firman Tuhan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang bermaksud tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dari segi ayat ini kita dapat lihat bahawa Tuhan itu adalah tidak seperti jasad lain. Tuhan itu tidak dapat digambarkan dengan idea khayalan maupun imajinasi. Seterusnya, menurut Islam, Tuhan itu adalah bukan sesuatu yang terhad atau terbatas. Malah Tuhan itu adalah sesuatu yang realiti dan bersifat selama-lamanya, abadi. Sekiranya ia terjatuh di dalam pemikiran kita, maka tiada penghujung bagi perkara ini, kerana ia adalah sesuatu perkara yang melampaui akal manusia. Walau bagaimanapun, agama Yahudi dan falsafah Stoik adalah menjadi sumber yang amat penting dalam menyampaikan simil dan antropomorfisme ke dalam dunia Islam. Perkara ini lalu dibahagikan mengikut antara beberapa mazhab. Contohnya, Hisham Ibn Al-Hakam menerangkan tentang simil ke dalam Imamiyah 12. Manakala Muhammad Ibn Karam pula serta pengikutnya mengisytiharkan Tuhan adalah tubuh yang tidak seperti jasad, jauh sekali berbeza dengan makhluk lain. Lalu pemikiran ini mula terserap ke dalam beberapa ahli tafsir seperti Muqatil bin Sulaiman dan juga beberapa ulama hadis lain yang dipanggil Hasyawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatina binti Fairuz akan membentangkan tentang Tauhid pada muka surat 190. Falsafah Barat. Tokoh-tokoh falsafah Barat telah mengkaji tentang Tauhid ini berdasarkan naluri, selidik dan memfalsafahkannya. Pada hakikatnya mereka tidak tahu tentang zat-zat Allah. Sebagian etis kekufuran kepada Allah itu adalah perkara yang melampaui batas dan menyimpang dari fitrah manusia. Dalam surah Al-Jasiyah pada ayat ke-24 telah menyatakan وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Maksud ayat, dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanya menduga-duga sahaja. Falsafah Timur Islam. Tokoh-tokoh falsafah Timur Islam mengkaji tentang tauhid ini berdasarkan Al-Quran, riwayat Rasulullah SAW, kalam sahabi dan kalam ulama. Tauhid ini adalah ilmu untuk mengenal Allah, iaitu ma'rifatullah. Dengan mengenal Allah, maka kita akan tahu Allah itu wujud. Kewujudan Allah mesti ada, tidak diterima oleh akal dengan ketiadaannya.
Mengenal Tuhan dan mengakui kewujudannya adalah perkara yang perlu dan fitrah dalam diri manusia. Setiap anak Adam mengakui kewujudan pencipta dan sifatnya. Ini adalah kalam ulama. Allah itu wujud. Sifat wujud Allah tidak sama dengan manusia kerana manusia akan mati satu ketika nanti. Seperti yang dinyatakan pada surah Asy-Syu'ara pada ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maksud ayat, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia yang maha mendengar dan maha melihat. Okey, kemudian kita masuk kepada At-Tijahul Awal. Dia terbagi kepada dua. Yang pertama musyabbahah dan yang kedua wa ghairu musyabbahah. Curiga dan juga tidak curiga. Kita masuk musyabbahah dahulu. Mereka menyamakan pencipta dengan makhluk dan melucutkan segala sifat material dan moral manusia. So, dia nak cakap dekat sini, golongan ini dia beranggapan bahawa Allah itu ataupun Tuhan itu sifatnya sama seperti kita. Sama seperti manusia. Mereka samakan, yakni Allah itu ada mata macam kita, ada tangan, ada kaki, ada badan macam kita. Sedangkan mengikut ahli sunnah sendiri, kita ketahui bahawa Allah itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi sifatnya berbanding dengan manusia. Kemudian Al-Karamiyah, Al-Khatabiyah serta Al-Hashwi dan beberapa ahli hadis yang lain telah mencapai tahap keterlaluan sehingga tahap kepercayaan mereka bahawa Tuhan adalah mempunyai badan dan mempunyai sifat-sifat badan manusia. Tapi kalau mengikut teks tu, dia kata mazhab Al-Karamiyah ini dia lebih terkenal berbanding dengan ahli-ahli hadis yang lain kerana sifatnya sangat-sangat antropomorfisme. Golongan-golongan ini semua dikira melampaui batas lah. Macam tu. Untuk wa ghairu musyabbah pula, mereka ini tidak melampaui batas dan tidak terjerumus ke dalam perumahan dan penjelmaan. Dia berbeza dengan yang musyabbah tadi. Musyabbah tadi dia melampaui batas, golongan yang melampaui batas. Manakala tidak curiga ini dia tunduk tanpa tafsiran dan tanpa menghina kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahadah binti Muhammad Murad. Saya akan sambung terjemahan yang diterjemahkan oleh rakan sekolah saya sebelum ini. Mereka melakukannya secara zahirnya, beriman dan menerima tanpa mentakwilkan bagi mengagungkan Allah atas sifat makhluk-makhluknya. Mereka mensabikan sifat Tuhan dengan yang maha berilmu, yang maha berkuasa, yang maha hidup, yang maha mendengar, serta yang maha melihat dan lain-lain tanpa membezakan sifat zat dan sifat fi'il. Mereka ini adalah golongan salaf yang mementingkan ilmu fiqh dan merupakan rijalul hadis, orang yang menyambungkan hadis kepada Rasulullah SAW seperti Imam Malik, Sufyan al-Suri dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka menetapkan sifat Tuhan tanpa menetapkan bukti keraguan yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sebahagian daripada sifat zatiyah dan maknawiyah ditawilkan bagi mengelakkan makna yang sensual dan keraguan dengan penyamaan. Untuk memuliakan Allah dan mengelakkan fitnah, mereka mensandarkan sifat Tuhan itu dengan zatnya sendiri. Mereka ini adalah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Al-Ijjah As-Sani, mereka yang menafikan semua sifat Allah. Dan mereka ini terdapat dua golongan. Yang pertama, mereka yang menafikan semua sifat Allah dan
tidak mensabitkan sifat mutlak dan tiada sifat positif, negatif, juga tiada nama-nama bagi nama Allah. Mereka ini merupakan golongan Ismailiyah Al-Batiniyah, golongan ekstrim dari puak Syiah. Yang kedua, mereka yang menafikan sifat Allah juga, tetapi mereka bertentangan dengan pendapat Ismailiyah Al-Batiniyah dan juga tidak mensabitkan qadimah dan qaimah bil-zat seperti pandangan Asy'ariyah. Bahkan mereka berpendapat bahawa sifat Tuhan itu tidak berbeza dari zatnya. Apa yang disebut sifat Tuhan menurut Wasil bin Atha bukanlah sifat-sifat yang mempunyai wujud di luar zat Tuhan, tetapi sifat itu merupakan esensi atau intipati Tuhan. Dengan kata lain, Allah itu maha mengetahui, tetapi Allah itu maha mengetahui kerana zatnya, bukan kerana pengetahuan yang terasing dari dirinya.